الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-203, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiqi. Ada bagi yang silap, ilal akhzi minal khalaiqi illa antara annal mu'ti fihim maulaka fa in kunta kadzalika fa khudh ma wafaqaka al-ilm. Itu pun ada kesilapan baris, wafaqaka al-ilm. Jangan menghulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Apa maksud kata-kata Syekh Ibn Atha di sini? Yakni ini adalah nasihat kearifan, pedoman, petunjuk, nasihat kepada orang-orang yang ada kearifan di dalam hatinya. Iaitu apa nasihat Syekh Ibn Atha? Jangan kamu hulurkan tanganmu, dengan arti jangan kau ambil sesuatu daripada makhluk ini. Yakni makhluk yang mengurniakan, yang memberi kepadamu itu jangan ambil, kecuali setelah engkau melihat bahawa pemberi itu adalah Tuhanmu. Yakni setelah engkau benar-benar memiliki keyakinan dan kesedaran hati bahawa hakikat sebenar yang memberi itu adalah Allah.
hanya menerusi sebab makhluk tu saja. Jadi Syekh Ibn Atta' nak ajar kepada kita supaya menghayati hakikat tauhid. Kita meyakini bahawa yang maha pemberi itu hanyalah Allah Al-Mu'ti, yang mengurniakan sesuatu itu, yang memberi sesuatu itu, pada hakikatnya hanyalah Allah, tidak ada yang lain lagi. Itulah tauhid. Itulah hakikat yang perlu kita fahami, yang perlu kita percayai. Bahawa sesuatu pemberian yang manusia dapat ini, pemberi sebenarnya adalah Allah. Adapun makhluk itu menjadi wasilahnya, menjadi sebabnya saja. Namun hakikat di sebalik semua itu, Allah lah yang memberi. Itulah kefahaman tauhid yang perlu kita faham. Cuma Syekh Ibn Atta' ni nak ajar kepada kita supaya menghayatinya. Kalau tauhid kita sudah faham, kita sudah belajar bahawa antara perbuatan Allah itu bahawa dialah yang maha pemberi. Termasuk di dalam pengertian La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Antara pengertian-pengertiannya ialah tidak ada yang mengurniakan sesuatu, yang memberikan sesuatu itu melainkan Allah. Hanya Allah yang memberi. Hakikatnya. Jadi kita sudah mempelajari ini. Sudah menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita. Cuma Syekh Ibn Atta' nak suruh kita ni supaya tingkatkan lagi. Daripada keyakinan yang kita faham, yang kita yakini itu supaya hadir dalam rasa kita. Itu Syekh nak suruh sampai begitu. Yang ni supaya kita ni berlatih, belajar untuk merasai apabila sesuatu benda itu diberi oleh makhluk, hendaklah kita ingat, hendaklah kita fahami, hendaklah kita sedari, hendaklah kita rasai pemberi sebenarnya itu adalah Allah. Disuruh kita supaya berlatih merasakannya, memahami dan meyakininya. Kita sebagai Muslim sudah lama kita yakin, kita percaya. Tinggal lagi tak sampai ke tahap terasa di hati, teringat, tersedar di hati. Tak sampai situ. Jadi Syekh Ibn Atta' menuju jalan tasawuf ni disuruh kita supaya tingkatkan keyakinan kita itu, yang kita yakini bahawa Allah lah yang maha pemberi, supaya bila kita menerima pemberian makhluk, biar ingatan tu mari, perasaan tu hadir. Hakikat sebenar Allah lah yang memberi. Inilah yang diajar dalam tasawuf. Cuma saya nak beritahu sikit berkait dengan kadang-kadang timbul hari ni jadi masalah benda ni. Masalah apa? Ayat ni kalau ada kena gaya, kalau orang yang bacanya dia tak ada asah, ataupun dia memang sengaja buat tuli, buat buta, inilah tepat yang dia nak tuduh tasawuf sebagai tuduhan yang salah dan sesat. Ni tepat je. Macam mana boleh jadi gitu? Kita nak khabar hari ni. Sebab itu kita dalam memahami sesuatu ilmu itu, pengajian itu, pertama sekali kita kena berguru dan belajar dengan guru dia lah. Yang kedua, kalau kita nak memantapkan lagi dengan pembacaan, kita kena baca secara menyeluruh. Kena tengok daripada awal sampai akhir. Kerana masing-masing itu ada kaitan. Jangan ambil stopok. Ambil stopok ni lah yang menjadi punca kesesatan. Punca sesat dan punca menyesatkan orang lain. Boleh berlaku. Baik, contoh macam mana? Bila Syekh ni kata, jangan kamu ambil daripada pemberian orang, sehingga kamu tengok bahawa pemberi itu Allah, seolahnya orang tu Allah. Apa? Kalau orang nak buat jahat, sini tengok dia ahli tasawuf ajar kita. Dia suruh kata orang tu manusia ni Allah. Jadi manusia ni Tuhan, manusia akhir sekali semua jadi Tuhan belaka. Ni menyakit. Jadi sama ada
kesilapan ni berlaku pada orang yang tidak memahami ilmu ni, atau orang sengaja tapi hati perut dia uduh sikit. Hati perut dia uduh. Dia sengaja nak cari lubang salah. Inilah lubang-lubang hak dia boleh sepelek. Tengok ni tasawuf kata, mu jangan ambil pemberian orang beri. Sehingga mu tengok bahawa Allah lah yang memberi. Seolahnya orang itulah Allah. Kalau nak kena mudah je. Sebenarnya benda ni kalau nak kena ada dalam semua kitab. Bukan saja dalam kitab, dalam Al-Quran pun ada lubang-lubang seperti ini. Puncanya apa? Kerana memahami sesuatu itu secara yang salah. Manhaj, kaedah mempelajari dan memahami ilmu yang salah. Ataupun mengambil satu juzuk sebahagian-sebahagian tanpa melihat secara keseluruhan. Dan ini berlaku kalau dia tak sengaja kerana kejahilan lah. Tapi kalau sengaja kerana apa? Hati perut tak sihat. Akal tak sihat, hati perut uduh. Hati perut dia uduh. Kadang-kadang kalau nak faham boleh je, tapi kerana hati perut tak sihat tu inilah lubang-lubang yang dia kata. Tengok macam molek dia tu. Jangan ambil sehinggalah mu tengok bahawa pemberi itulah Allah. Seolahnya mu tengok bahawa manusia ni Allah dia ni. Ni hari ni timbul. Padahal yang dimaksudkan oleh kata-kata hikmah ini sehingga kau meyakini bahawa pemberi sebenarnya di sebalik manusia ni adalah Allah. Dan itulah yang kita yakini, bahawa manusia ni, makhluk ini sebab dia saja. Tapi hakikat di sebalik sebenarnya, pemberi sebenarnya adalah Allah. Itu i'tikad kita. Itu keyakinan kita. Bukan disuruh tengok manusia ni Allah. Tapi zahir ayatnya boleh gitu. Kalau kita nak sepelek orang, boleh pakai ayat ni. Nak sepelek orang. Benda ni atas loya. Loya buruk ke loya tak buruk? Kalau loya buruk, memang jadi gitulah. Tengok. Jenis loya buruk ke tak loya buruk? Kalau yang buruk, inilah lubang dia nak mengenakan orang secara jahat, secara hati yang tidak sihat, jiwa yang sakit. Ini berlaku hari ini. Maka bila engkau telah sedemikian, kata Syekh Ibn Atta, bila hati dan perasaanmu, keyakinanmu itu sudah sampai ke tahap itu, maka terimalah dari mereka. Maksudnya kau terimalah dari makhluk ini. Kau ambillah apa saja daripada makhluk ini, apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. yakni apa yang sesuai dengan ilmu agamamu, yakni sesuai dengan syarak. Maksudnya mengambil lah, jangan ambil belaka, halal haram faham juga. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau nak faham gitu pun boleh. Tapi bahasa ni hendaklah dijelaskan lah. Bila maksud ahli tasawuf kata, terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu adalah dengan makna kau ambillah daripada manusia tu apa saja yang sesuai dengan kehendak syariahnya, yakni yang halal, yang boleh kau ambillah apa saja tanpa had, sikit ke banyak ke tak kisah, asalkan hatimu ada kearifan itu, kearifan bahawa hakikat sebenar yang memberi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas keyakinan itu, bukan saja atas keyakinan, kefahaman, tapi naklah ingatannya, kehadiran hatinya, rasa hatinya disuruh tingkatkan. Itulah yang dikatakan iman zauki. Dan Nabi bersabda, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Jadi dalam masalah iman ni dia ada bahagian zauk. Zauk itu adalah ibarat baja. Baja yang menjadikan iman kita jadi subur. Dengan erti apabila perasaan-perasaan ini tumbuh dalam hati kita, mudah-mudahan itulah tandanya iman kita subur. Alamatnya, tandanya. Dia ada kaitan dengan iman. Jadi maksud kata Syekh ini, kau terimalah apa saja. Maksudnya kau boleh ambil apa saja
pemberian makhluk atau dari makhluk itu, asalkan perkara itu diharuskan syarak. Itu maksud apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu, yang sesuai dengan kehendak syariatnya. Baik, di sinilah kita boleh faham bahawa konsep zuhud dalam tasawuf bukan berarti kemiskinan. Kadang-kadang di sinilah menjadi tempat kekeliruan sebahagian orang kita. Mereka mensinonimkan tasawuf dengan zuhud, dan zuhud dengan erti kemiskinan, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sekadar keperluan saja. Memang itu adalah satu manzilah, suatu ehwal, suatu maqam yang ada dalam tasawuf, tapi bukan tasawuf secara keseluruhannya seperti itu. Kalau kita sinonimkan, samakan tasawuf dengan zuhud dengan arti kehidupan yang sangat sederhana, yakni hanya mengambil keperluan saja, atau bahasa mudah kok selas pinggang lah bahasa kita. Kalau kita faham tasawuf dengan makna demikian, berarti sejumlah ahli tasawuf dan termasuklah para sahabat terkeluar daripada senarai, terkeluar. Tapi beranikah kita kata demikian? Tak ada orang berani. Siapa dia nak kata Abdul Rahman bin Auf itu orang yang tamak, padahal dia kaya ya? Siapa dia berani nak kata Uthman bin Affan itu ahli dunia, padahal dia kaya? Siapa dia berani nak kata Syekh Abdul Qadir itu sebagai seorang yang tamak dan ahli dunia, padahal dia iktiraf kewaliannya itu oleh para ulama, padahal dia kaya? Jadi di sini perlu kita faham konsep ini. Jadi Syekh ni kata, jadi sebenarnya yang dilarang dalam tasawuf ni, orang mengumpulkan dunia kerana hawa nafsu, semata-mata keinginan, ataupun tak ada tujuan. Kumpulkan dunia tak ada tujuan, semata-mata sedap tengok, ataupun semata-mata keinginan dia, kemahuan nafsu dia, ataupun tujuan-tujuan kesombongan, dia nak berbangga, nak berbangga, nak memperlihatkan kemewahan, kekayaan dan sebagainya untuk tujuan kesombongan. Inilah tujuan-tujuan yang dilarang. Tapi mengambil duniawi sekalipun banyak, tapi dengan tujuan-tujuan yang muafakat dengan kehendak syarak, itu adalah diharuskan. Bahkan Al-Ghazali menyebutnya dalam Minhajul Abidin sebagai afdal, lebih utama mengambil dunia dengan tujuan-tujuan yang baik ini. Jadi perkara-perkara seperti ini yang perlu kita fahami supaya tidak menjadi kekeliruan. Sebab bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah, merasa, faham istilah tasawuf, bukan i'tiqad. Kalau i'tiqad batal imam kita. Sebut merasa ni, iaitu khawatir lintasan yang memenuhi ingatan kita, padahal keyakinan kita tetap sama. Cuma tinggal lagi keyakinan kita belum meneguh sehingga membuahkan rasa, dah sampai situ lagi. Tapi keyakinan tetap ada. Dalilnya bila orang tanya, kita akan jawab seperti keyakinan kita, siapa sebenarnya pemberi? Allah. Tapi dalam ingatan kita, perasaan kita, ia mari benda lain. Inilah aspek tasawuf. Jadi tasawuf ni sebenarnya adalah suatu yang terbina dari akidah tauhid. Kalau orang memisahkan tasawuf dari tauhid, itu berarti kekeliruan, kesalahan. Tasawuf ni sebenarnya adalah lanjutan daripada tauhid, kedalaman dari tauhid, kehalusan dari tauhid. Cuma oleh kerana dia halus sikit, kadang-kadang orang tak nampak. Tu je, dia halus sikit, jadi orang tak nampak. Bukan apa. Jadi orang tak nampak ni kadang-kadang dia menilai secara nilaian yang salah. Sama ada tak nampak sungguh, atau wak tak nampak, wak pejam mata. Orang khabar molek dah, dia wak pejam-pejam mata. Boleh jadi juga. Ini sebab bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah yang dapat membantu kepadamu,
dalam perasaan, bukan dalam keyakinan, maka tauhidmu belum benar murni. Bukan batal tauhidmu, tapi tak benar molek. Kata orang, buah tu, pokok tu tak buah molek lagi, tapi pokok tu ada, landasan tauhid tu ada. Jangan kata batal tauhid dia. Tidak. Tauhidnya itu tak kukuh molek, tak jernih molek. Belum benar murni menerima pengertian keesaan Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah ini belum meneguh di dalam hati. Dan la haula wala quwata illa billah. Kalau orang mengaji bahasa Arab ni, la haula ni nafiyah lil jinsi. Tak ada benda, tak ada daya upaya sama sekali. Tak ada kekuatan sama sekali, melainkan Allah saja. Tapi kalau kita ambil ayat ni saja, ini satu juzuk la haula wala quwata illa billah ni, satu juzuk dari Al-Quran, demikian juga satu juzuk daripada hadis-hadis Nabi. Ni kalimat ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi kalau kita ambil stopok ni saja, mazhab Jabariyah jadi betul. Kalau ambil ni saja, ayat ni saja, la haula wala quwata illa billah, betul mazhab Jabariyah. Tapi hakikatnya mazhab tu semua orang tahu mazhab salah. Sebab apa? Sebab dia hanya mengambil satu juzuk ni saja. Dia tak ambil ayat lain lagi. Sama juga Al-Quran pun macam tu. Kalau kita ambil satu juzuk boleh menyesatkan. Bahkan boleh jadi kita akan menyesatkan orang kerana salah faham, keliru dalam memahami. Ni nak beritahu. Jadi kita nak beritahu hari ni aspek kekeliruan timbul hari ni banyak orang jenis pakai cekuk ni, cekuk cebok ni. Pakai cebok pakai cekuk. Lepas tu dia buat generalisasi, buat tafsiran umum. Mana jadi kita, kalau kita nak nilai pemikiran seseorang ulama ataupun ilmu yang ada dalam sebuah kitab, kita kena baca dari kulit ke kulit. Jangan cabut sikit-sikit. Kalau cabut sikit-sikit, inilah jadi. Jadi kalau kita ambil bahagian ni saja, la haula wala quwata illa billah, betul mazhab Jabariyah. Tak salah mazhab tu. Ambil bahagian ni saja. Tapi silap Jabariyah tu di mana? Kerana dia tidak meraih, tak tengok ayat lain lagi yang perlu digandingkan dengan ayat ni. Tak yang ayat lain yang perlu digandingkan dengan ayat ini, tak tengok. Sama ada ia dok ternampak kerana kejahilan atau wak pejam mata. Maksud saya, orang Jabariyah ni yang terbabah ni kerana kejahilan dia ada juga. Yang kedua bukan kejahilan, kerana nafsu. Memang dia nak buah ni. Sebab apa? Lesen nak buat uduh. Lesen nak buat jahat ni dia. Apa-apa kejahatan yang berlaku tak ada daya upaya melainkan Allah. Dia ropok rumah orang ke, dia rogoh anak orang ke, buah ni lah dia pakai. Jadi kadang-kadang dia tahu buah ni, tapi mereka ni nak pakai. Ni nak pakai buat lesen. Itu maksud saya. Saya terangkan ini kerana hari ini timbul fenomena ni. Fenomena ambil sekerat-sekerat lalu membuat suatu ulasan. Lalu akibat daripada itu timbul tuduhan, menuduhlah ulama tu ulama ni kena ambil secopeng. Hari ini berlaku. Ini adalah ketidakjujuran. Orang yang munsif ni, orang yang betul-betul nak tahu yang hak dan batin ni, dia ada sikap nak tahu. Nak tahu betul ke gini? Tengok pak lain pula ke mana? Oh, pak lain pula. Tengok dua ni, apa maksudnya? Nampak lah. Tapi kalau dia bukan seorang yang munsif, seorang alim seorang yang tidak ada sifat munsif ni, sakit lah. Apatah lagi jiwa yang ada hal-hal yang bukan-bukan, timbul penyakit. Allah menjadikan dan memberi rizki
Itu keyakinan kita. Yang menghidupkan dan mematikan, ini semua hak kekuasaan Allah. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mu'ti, Al-Khaliq, Al-Mubdi. Semua itu adalah secara hakikinya bagi Allah. Persoalan sekarang, nama-nama ni secara simbolik boleh tak nak tepek ke makhluk? Ini satu hal juga gini. Aspek-aspek ini nak secara simbolik, secara majaz nak dikaitkan dengan makhluk, tak ada masalah apa-apa. Tapi bila kita keliru dalam bab ini, banyak benda kita hukum cara salah. Antara sebab kenapa segolongan orang menghukum isi kandungan salawat syifa sebagai syirik, kerana keliru dalam perkara ni lah. Keliru dalam bab ni. Dulu kita banyak dugaan hidup hari ni, kehidupan beragama lah, pemikiran yang macam-macam timbul, pastapang-stapangnya timbul. Tapi insya-Allah yang hak itu kekal, bertahan. Mari kat mana-mana pun, angin ribut mana-mana pun, yang hak itu insya-Allah kekal. Al-Ghazali dalam menjelaskan fenomena ini merujuk kepada petunjuk di dalam hadis Nabi, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada beberapa kelompok. Ta'ifah ni, nakirah ni berarti beberapa kelompok banyak, tapi kelompok kecil-kecil sentiasa ada. Min ummati zahirina 'alal haqq, yakni berada di atas kebenaran dan mempertahankannya. La yadurruhum man khazalahum. Orang yang nak menjatuhkan mereka, nak mengalah menyalahkan mereka ni tidak dapat memudaratkan. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datanglah hari kiamat. Sentiasa ada. Jadi Al-Ghazali dalam menjelaskan adanya berterusannya kebenaran dan ahlinya ini akan berlarutan ini, Al-Ghazali rujuk kepada ayat ni, hadis ini. Jadi nak beritahunya, isu yang saya nak kaitkan bahawa kefahaman yang perlu kita faham, memang secara hakikinya memang ini milik bagi Allah, tapi secara majazinya dalam beberapa perkara itu boleh dikaitkan dengan makhluk secara majazi. Contohnya apa? Ar-Rauf, Ar-Rahim, itu nama-nama Allah, tapi dia menunjukkan sifat tertentu, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tetapi sifat ini juga disifatkan kepada Nabi dalam ayat yang lain. Wabil mu'minina Raufun Rahim. Rauf, Rahim. Jadi pensifatan kalimah ini kepada Nabi, semua orang faham secara majazi, bukan bererti Nabi itu ada sifat Tuhan. Tapi kalau kita nak tafsir cara keliru, boleh je nak kata gitu. Kita tahu Rauf itu, Rahim itu sifat Tuhan. Ada pada Nabi juga. Nabi pun ada sifat Tuhan. Kalau nak faham cara salah, boleh je. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Manhaj ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada kaedah dia sendiri. Ada cara dia untuk memahami ayat Al-Quran yang bermacam-macam ragam ni. Tidak bertentang, tapi banyak pattern dia, banyak ragam ayat ni. Jadi saya nak kaitkan bahawa pernah isu satu ketika dulu sampai menjadi masyarakat kita ni biasa dah mengamalkan salawat syifa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi yang timbul isunya bila ada satu golongan dia kata salawat ni ada pengertian syirik.
Keju. Jadi orang-orang kita ni, masyarakat Melayu ni, Melayu Muslim ni, sejak berkurung bertahun-tahun, sejak dulu lagi, sejak orang tua dulu lagi duk ajar selawat ni, duk amal baca selawat ni, menjadi amalan mereka. Tiba-tiba timbul satu ketika syirik pula. Allah, dak keju apa? Set up. Warna pula yang jadi gini. Apa benda masalahnya? Jadi bila diusul, tahulah punca, dia kata antara unsur syirik dalam selawat ni kerana mensifatkan Nabi dengan sifat ketuhanan. Tibil qulub ni, penyembuh kepada penyakit-penyakit hati ni. Penyembuh ni Allah, dia kata, bukan Nabi. Jadi bila kita sifatkan Nabi syirik, mari dah tahu dah punca. Oh, lubang ni rupanya yang masuk. Kita ingat ke syirik kat mana? Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan, penyembuh kepada sakit rohani, sakit badan. Dia kata penyembuh ni Allah Ta'ala saja. Kena dah. Padahal kita semua maklum bahawa ada aspek majaz, ada aspek hakikah sebenarnya. Jadi bab menyembuhkan penyakit ni secara hakikinya adalah Allah, semua orang tahu. Dan bila dinisbahkan kepada makhluk, dia menjadi majazi dengan makna yang tersendiri. Dan benda seperti ini ada dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Tidakkah kita dengar Allah Ta'ala berfirman tentang hidayah? Kita tahu Al-Hadi itu hanyalah Allah. Antara Al-Asma' Al-Husna Al-Hadi, yang memberi hidayah. Tetapi Al-Quran berkait hidayah ni, apa firman Allah? Antaranya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la tahdi, tak dapat beri hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kau kasih. Kau tak dapat beri hidayah. Sebab apa? Kerana pemberi hidayah itu adalah Allah. Tapi tengok ayat lain pula. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar dapat memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi macam mana boleh jadi belawang? Tak belawang. Bukan belawang. Bukan satu benda yang berlawanan, tidak. Tapi suatu yang perlu dihuraikan. Jadi yang dikatakan engkau wahai Muhammad tidak dapat beri hidayah kepada engkau orang yang kau kasih, itu hakikatnya ala sabilil haqiqah, sebenarnya. Wa innaka la tahdi, itu sebab engkau Muhammad menjadi sebab kepada orang dapat hidayah. Dia kena hurailah, kena jelas. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita tidak tahu atau tidak menggunakan kaedah-kaedah memahami dalil seperti ini, memang celaru. Memang celaru. Banyak masalah. Mungkin kita akan jadi sesat, dan mungkin karenanya kita akan sesatkan orang lain. Padahal kita ada apa sihatnya? Hak sebenarnya. InsyaAllah. Sehingga kalau ada pemberian itu dari tangan siapa saja datangnya, harus tidak boleh lupa bahawa itu langsung dari Allah. Sehingga apabila kita menerima apa-apa pemberian daripada manusia, jangan kita lupa. Hendaklah selalu kita faham dan ingat bahawa hakikat sebenar pemberi itu adalah Allah. Jadi tasawuf ni nak mengukuhkan tauhid kita tu, daripada yang diyakini menjadi yang dirasai, yang diingati. Bila kuat ingatan ni, bila teguh ingatan ni sampai ke tahap melupakan ingatan yang lain, itu orang panggil fana. Itu istilah fana. Fana dalam tasawuf tu bukan benda. Ingatan yang kuat terhadap hakikat ni sehingga dia lupa habis sebab musabab. Tu orang panggil fana. Jadi fana ni istilah li tasawuf.
Nak menunjukkan bahawa orang yang hatinya bulat memandang kepada hakikat tu sehingga lupa pihak lain. Tu bukan apa. Bahawa itu langsung, yakni terus dari Allah yang menyuruh salah satu hamba pesuruhnya, yakni hamba ni menjadi sebabnya, menyampaikan kepadamu. Jadi seolahnya tasawuf mengajarkan kita supaya memahami dan selalu mengingatkan kita bila dapat pemberian daripada orang, hendaklah kita sedar Allah, pemberian Allah dengan sebab. Tapi syariat mengajar kita supaya mengambil kira juga tukang beri tu. Kita kalau tak ambil kira syariat, jadi kurang adab, kurang ajar pula kita ni. Orang beri hadiah kita, buat senyap aje, Allah Taala beri, terima kasih bodoh. Jangan buat macam itu pula. Ni langgar syariat pula. Jadi hakikat kita kena faham. Syariatnya apa benda pula? Kena terima kasihlah kepada orang yang tolong tu. Ni tak mau buat kerah dia. Tuhan lah ke ni. Buat bodoh sombong dia. Jadi kena terima kasih kerana itu tuntutan syariat agama kita. Syariat menyuruh kita supaya meraihkan sebabnya tu dan berterima kasih, dan tidak salah yang itu, bahkan disuruh. Di dalam hadis, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada manusia, dengan berterima kasih lah. Bahasa Arab serupa je, syukur belaka. Semua bahasa Melayu ni yang beza. Kalau manusia ni terima kasih, Tuhan syukur, Arab tula je kalimah dia. Siapa yang tidak bersyukur, yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Baik. Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kedatangan hidayah, sini tengok dulu sama ada hadiah ataupun hidayah, atau sedekah, hadiah lah dari temannya. Sesiapa yang kedatangan hadiah, pemberian, tapi mungkin kesilapan taib di sini, atau sedekah dari temannya tanpa minta-minta dan mengharap-harap dalam hatinya, maka hendaknya diterima. Sebab yang demikian itu sebagai rizki yang dihantar oleh Allah kepadanya, yakni secara tasawufnya, iaitu orang yang mendapat pemberian, sesuatu pemberian daripada kawan dia, dalam keadaan dia tak minta-minta, dan dia secara zahir mulut tak minta, hati pun tak mengharap, tiba-tiba orang beri ke dia, secara tasawufnya disuruh terima. Sebab apa? Sebab yang demikian itu jelas kelihatan rizki yang dihantarkan Allah kepadanya. Kalau dia minta tu, dia terlindung sikit, terlindung dengan syariat dia tu. Tapi kalau dia tak minta pun tak, nak pun tak, orang bagi, nampak terang. Itu gerak daripada Allah. Disuruh terima lah. Tapi kalau kita minta orang beri, segi syariat pun ambil lah, tak ada masalah benda. Cuma nak beritahu, tasawuf nak ajar kita tentang kefahaman. Di sini nyata, keterang, jelas. Bila kita tak minta apa-apa, minta pun tak, agak pun tak, orang mari, nampak terang. Hak tu anaknya, bahawa apa-apa hal pun dalam tasawuf ni adalah faham tentang Allah. Itu yang dikehendaki. Sebab itu ada kalanya seseorang itu mendapat dalam tidak mendapat. Itu bahasa ahli tasawuf. Yakni bila dia nak sesuatu tak boleh.
Dia berusaha nak dapat sesuatu tak boleh. Lalu hatinya diberikan Allah hidayah, terus memandang Allah kurnia, takdir Allah belaka, kuasa dia belaka. Sekalipun dia tak boleh apa yang nak tu, sebenarnya dia telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang dia nak. Dari segi tasawuf. Dari segi tasawuf. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu, dan insyaAllah akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.